Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan slide latihan industri bagi sesi 2021 dan 2022. Sebelum itu, saya memperkenalkan nama saya Aina Syafina binti Azmi. Nombor pendaftaran saya 03 DDT 18 F2040. Nama penilai saya adalah Puan Umi Mastura dan saya melakukan menjalani latihan industri sebelum ni di bahagian pengurusan maklumat di Hospital Sultanah Bahia Al-Ustaz Kedah. Yang anda lihat di slide ini latar belakang jabatan, Jabatan Teknologi Maklumat. Hospital ini merupakan sebuah hospital IT selepas perpindahan ke lokasi baru mulai Julai 2007 dan projek ini bermula pada 25 Februari 2002. Berfungsi untuk memastikan semua sistem dan pembangunan teknologi maklumat diselia kawal agar operasi dapat berjalan dengan lancar dalam memberi perkhidmatan kepada sakit. Okay, seperti yang dilihat, ini adalah carta organisasi jabatan bagi bahagian pengurusan maklumat. Okay, first sekali iaitu ketua unit bagi jabatan ini ialah Encik Mahidin Putih dan bersama 3 penolong kanan yang menjaga 3 bahagian unit yang berasingan. Sebelum itu, di sebelah kanan saya adalah Puan Suraya dan merupakan penolong ketua unit dan juga ketua pada bahagian penyelenggaraan dan rangkaian. Seterusnya di bahagian tengah iaitu yang menjaga sistem dan aplikasi Puan Umi Mastura dan menjaga bahagian pengurusan IT iaitu Puan Masrina. Diikuti dengan beberapa penolong pegawai kanan iaitu Encik Solehan, Encik Fauzi, Encik Said, Puan Suni dan bersama pembantu operasi iaitu Puan Azira. Seperti yang anda lihat, di bahagian pengurusan maklumat terdapat 3 jenis bahagian yang dibahagikan setiap tugas masing-masing dan setiap skop tugasan masing-masing, iaitu pengurusan ICT, sistem dan aplikasi, penyelenggaraan dan rangkaian. Dan saya di bawah bahagian sistem dan aplikasi. Di bahagian pengurusan ICT, bahagian ini menguruskan keuangan, urusan aset ICT, kemudahan ICT, aduan ICT dan keselamatan ICT. Dan di bahagian sistem aplikasi, bahagian ini menguruskan sistem-sistem yang telah digunakan maupun sedang dibina seperti e-latihan, intra-work booking, sistem internal audit patologi serta banyak lagi sistem yang dibangunkan. Dan manakala penyelenggaraan dan rangkaian, bahagian ini menguruskan aset rangkaian berfungsi dengan lancar secara berterusan dengan selamat digunakan, memelihara dan memanjangkan jangka hayat dan meningkatkan keupayaan. Maksudnya dekat bahagian penyelenggaraan dan rangkaian ni, mana dia akan jaga macam rangkaian internet yang kalau ada masalah internet, bahagian penyelenggaraan dan rangkaian ni akan menguruskan masalah-masalah tersebut ataupun menaik tarafkan internet. Contohnya mungkin daripada 4G ataupun naik taraf ke 5G. Seperti itu. Dan di bahagian sistem aplikasi, saya boleh terangkan di mana sistem di bahagian ini akan menjaga sistem-sistem iaitu ataupun software ataupun dikenali sebagai perisian, di mana jika ada terdapat masalah dalam perisian di dalam sebuah sistem, jadi bahagian sistem dan aplikasi ini akan melihat masalah isu tersebut dan akan diselesaikan dengan kadar yang segera. Manakala pengurusan ICT yang menjaga tentang aset-aset ICT, berapa jumlah komputer yang terdapat pada setiap tahun, apa masalah, dan menjaga pengurusan bahagian ICT. Untuk kerja yang saya lakukan sepanjang latihan industri di bahagian sistem dan aplikasi seperti saya terangkan di slide sebelum ni. So, pertama, skop saya adalah membuat laman web jika diminta oleh jabatan-jabatan yang memerlukan sistem untuk memudahkan urusan seperti sistem internal audit patologi. Kedua, menambahbaikkan sistem yang sedia ada.
ketiga, mempelajari dan fahami dengan sistem sedia ada maupun sistem yang bakal digunakan seperti migrasi email menggunakan aplikasi Mozilla Thunderbird untuk Microsoft UC 2.0. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang bab 2, ringkasan aktiviti latihan industri. Maksud ringkasan aktiviti latihan industri ni adalah macam apa yang saya buat sepanjang 20 minggu di bahagian pengurusan maklumat. Seperti yang anda lihat, ini adalah jadual harian saya pada satu semester di bahagian pengurusan maklumat. So, hari saya bekerja adalah hari Ahad hingga Khamis. Waktu bekerja saya 8 pagi hingga 5 petang. Dan rehat 1 petang hingga 2 petang. Dan saya cuti pada Jumaat dan Sabtu. Mengenai saya akan terangkan sedikit tentang ringkasan laporan mingguan. Ringkasan laporan mingguan ini disediakan bertujuan untuk menghasilkan kerja yang dilakukan sepanjang menjalani latihan industri di bahagian pengurusan maklumat Hospital Sultan Nabahiyah Kedah. Bab ini adalah berdasarkan aktiviti yang dilakukan yang ditulis dalam buku jurnal refleksi, akan diterangkan secara ringkas dalam bab yang meliputi tugas yang diberikan oleh penyela. Setiap aktiviti atau tugas yang dijalankan akan direkodkan dalam buku laporan harian. Oleh itu, bahagian ini akan menerangkan secara ringkas aktiviti dan tugas yang telah saya lakukan sepanjang latihan industri dalam 20 minggu ini. Semua aktiviti yang dilakukan akan diterangkan dari minggu ke minggu bagi menyimpulkan semua hasil kerja yang dilakukan dalam masa seminggu. Dalam menjalani latihan industri ini, saya telah didedahkan dengan banyak perkara baru dan pengalaman baru. Seterusnya adalah bahagian laporan teknikal. Laporan teknikal ini adalah bahagian laporan yang meliputi kerja-kerja yang dilaksanakan semasa latihan industri. Setiap tugas yang dilakukan diberi mengikut proses dan prosedur yang telah ditetapkan. Ini bagi memastikan segala pengurusan organisasi dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan sebarang masalah. Di dalam bab ini juga, para pelajar diminta untuk melaporkan segala aktiviti yang dilakukan melibatkan proses kerja selama 20 minggu di bahagian pengurusan maklumat. Dan bab ini juga saya akan terangkan mengenai sistem audit patologi, iaitu berfungsi sebagai sistem audit lah yang akan direkodkan dulu secara manual, iaitu menggunakan kertas dan filing. Dan selain itu, web ini juga dibuat kerana untuk membantu beberapa ahli jabatan patologi melakukan audit mereka. Dan selama 20 minggu saya telah ditempatkan di Hospital Sultan Nabahiyah di bawah unit bahagian pengurusan maklumat yang banyak memberi saya ilmu dan pengalaman baru yang sangat berharga. Seperti yang anda lihat, inilah sistem internal audit dan ini merupakan log masuk, dan yang seperti yang anda lihat di sini terdapat user dan kata laluan. Dan dekat sini dalam sistem ni akan mempunyai 3 pengguna, iaitu penyelaras, juru audit dan auditi. Penyelaras tu seperti yang kita ketahui adalah admin lah, yang mana boleh mengawal semua sistem internal audit ni. Manakala juru audit adalah orang yang hanya boleh mengisi bahagian laporan ketidakpatuhan, iaitu dia punya borang audit lah. Manakala auditi ni adalah yang akan menyemak borang-borang yang juru audit telah isi. Seperti yang anda lihat, ini merupakan gambaran bagi sistem pendaftaran vaksin COVID staf HSB bagi kanak-kanak yang berusia, lingkungan berusia dalam 5 hingga 11 tahun. Sistem ni ditambah baikkan. Dulu sebelum ni digunakan hanya pada staf HSB dan umur yang lebih daripada 11 tahun lah, iaitu peringkat remaja. Dan kini telah dibuka untuk kanak-kanak yang berusia 5 hingga 11 tahun. Jadi sistem ini ditambah baikkan dengan menambah tarikh tempah, iaitu booking untuk kanak-kanak. Jadi hanya staf HSB saja yang boleh menggunakan sistem ini. Jadi sebelum menggunakan sistem ini, di halaman utama kita dapat lihat iaitu sila masukkan nombor kad pengenalan, di mana kita letak nombor kad pengenalan kita.
Dan jika kita belum isi lagi dalam sistem tu, dia akan pergi ke halaman seterusnya untuk kita membuat pendaftaran. Dan sistem ini dibuat untuk kita tahu berapa ramai kanak-kanak yang ingin mengambil vaksin pada satu ke satu harilah jangkaan macam tu. Okey, seperti yang anda lihat di slide ni adalah contoh-contoh yang digunakan, sistem yang digunakan di Hospital HSG. Terdapat jenis 3 kategori iaitu sistem dalaman HSB, sistem KKM dan sistem luaran. Okey, seperti yang anda lihat ini juga saya juga mempunyai tugasan lain dan pengalaman baru yang lain selain membuat sistem dan aplikasi, contohnya buat banner ataupun menyelesaikan masalah isu staff yang mengalami gangguan masalah internet ataupun software ataupun hardware. Jadi saya juga pernah mengkonfigurasikan alatan ICT dan saya juga pernah menjadi tenaga pengajar pada kursus pengendalian secara atas talian iaitu mempelajari tentang Google Platform, bagaimana nak buat e-sijil. Okey, selain itu saya juga mempelajari untuk menggunakan Excel, membuat buku tempahan untuk siapa yang ingin menggunakan bilik-bilik ICT yang ada di jabatan tersebut. Seterusnya bab 4, komen dan cadangan. Okey, antara cadangan dan saranan yang boleh saya cadangkan adalah lebih mendedahkan pelajar dengan pelbagai kerja agar pelajar dapat mempraktikkan segala ilmu yang dipelajari serta pengalaman yang sedia ada. Kedua, pekerja-pekerja seharusnya memberi tunjuk ajar dan kerjasama yang baik ketika bekerja bersama-sama dengan pelatih. Ketiga, pekerja yang diambil mempunyai kelayakan yang sesuai dalam bidang yang dicuburi. Keempat, pihak hospital perlulah menambahkan lagi bilangan pekerja bagi unit bahagian pengurusan maklumat yang kekurangan tenaga pekerja. Nombor 5, sentiasa tegas dengan masa kerja. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang bab 5 iaitu kesimpulan. Okey, seperti yang anda lihat di sini beberapa penerangan tentang kesimpulan laporan latihan industri saya iaitu kesimpulannya, latihan industri ini banyak memberikan faedah kepada para pelajar bukan sahaja dapat meningkatkan kemahiran dalam bidang masing-masing. Malah pelajar didedahkan dengan teknik penyediaan dan penulisan laporan serta praktikal dalam melakukan kerja. Melalui pengalaman ini, diharapkan dapat meningkatkan potensi diri untuk menonjolkan diri dalam pasaran kerja dalam bidang berkaitan setelah tamat pengajian. Selama 1 semester menjalani latihan industri, banyak pengalaman, pengetahuan dan pendedahan yang berguna yang telah saya perolehi. Segala pendedahan yang diperoleh telah menyedarkan saya dalam meningkatkan keyakinan diri bagi menghadapi kehidupan yang kian mencabar sekarang. Praktikal adalah pelengkap kepada ilmu dan teori yang dipelajari. Ini jelas dengan konsep ilmu dan amal di mana ilmu yang dipelajari tanpa mengamalkannya akan hilang dan tidak memberi kesan apa-apa. Selain itu, latihan industri ini juga banyak melatih saya untuk berkeyakinan diri, menjadi seorang bertanggungjawab, disiplin dengan masa dan peraturan yang ada yang ditetapkan di bahagian pengurusan maklumat. Ini adalah last sekali iaitu bibliografi ataupun rujukan. Ini adalah beberapa rujukan yang saya rujuk sepanjang membuat slide pembentangan dan laporan latihan industri. Okey, itu sahaja daripada saya. Jika ada salah dan silap, saya minta maaf. Terkasar bahasa ataupun tidak menggunakan perkataan yang sopan, saya minta maaf dan terima kasih. Assalamualaikum.